Selamat pagi saya ucapkan kepada Puan Rozaini, Encik Safwan dan rakan-rakan sekalian. Hari ini kumpulan saya iaitu K17 yang terdiri daripada Jeremy Wenkin, Wong Heng Yao, Ng Kang Bin, Dakshan Muti, Fu Yijun, Chong Xin Yi, Suen Yong Mun Chen, Valerie Tang Xin Yu, Craig Chen Wen, Heng Yiki akan membentang tentang aktiviti perpaduan di institusi pengajian tinggi. Kaum yang terdapat di Malaysia ialah Melayu, Cina, India dan 27 etnik lagi di kawasan Sabah serta Sarawak. Dengan penduduk yang pelbagai budaya ini, perpaduan etnik atau sebaliknya sentiasa menjadi agenda dalam pengurusan masyarakat dan pemerintahan negara. Oleh kerana wujudnya kepelbagaian budaya, agama dan bahasa dalam kalangan rakyat di negara ini, maka timbullah pelbagai masalah yang melibatkan hubungan etnik. Beberapa perkara penting yang perlu dipandang serius dalam membina negara bangsa yang bersatu padu. Hal ini kerana hubungan etnik yang harmonis menjadi anak kunci bagi keseimbangan antara kekukuhan ekonomi dan kestabilan politik. Hubungan etnik yang mantap sangat perlu dalam kalangan rakyat sesebuah negara yang mempunyai kepelbagaian dari segi agama, bahasa, budaya dan etnik. Perpaduan dan integrasi merujuk kepada dua proses yang berbeza. Perpaduan ialah satu keadaan di mana rakyat dari pelbagai perkumpulan etnik, agama dan wilayah hidup dengan aman sebagai satu bangsa yang bersatu dengan memberi komitmen yang penuh kepada identiti kebangsaan berlandaskan kepada perlembagaan persekutuan dan rukun negara. Manakala integrasi nasional memerlukan satu proses dinamik yang merapatkan masyarakat negeri-negeri dalam masyarakat bagi membentuk satu bangsa Malaysia yang mempunyai identitinya yang tersendiri berteraskan perlembagaan persekutuan dan rukun negara. Oleh itu, institusi pengajian tinggi IPT merupakan salah satu cara atau tempat yang amat strategik dalam memupuk perpaduan dalam kalangan pelajar. Pihak universiti dengan kerjasama mahasiswa wajar memainkan peranan penting dalam memupuk semangat perpaduan dalam kalangan warga kampus. Dasar pendidikan dan program tertentu perlu dirangka untuk menyamai elemen-elemen positif yang berkaitan dengan keharmonian dan perpaduan pada peringkat institusi pengajian tinggi ini. Peranan institusi pengajian tinggi. Institusi pengajian tinggi mempunyai beberapa peranan yang harus dititik beratkan. Universiti perlu berperanan untuk melahirkan ahli falsafah dan pemikir bukan pekerja kilang. Terdapat beberapa usaha kurikulum pendidikan tinggi untuk mengubah identiti dan pekerti pelajar iaitu: 1. Menggerakkan pelajar yang mempunyai keupayaan intelektual pada tahap maksimum. Nombor 2. Membentuk pelajar yang mempunyai kebolehan menyeluruh meliputi aspek intelektual, moral, etika, sosial dan fizik. Memastikan pemikiran pelajar ditanamkan dengan idea-idea para sarjana agung dari pelbagai bidang. Membantu pelajar membina pemikiran positif dan kritis tentang diri mereka sendiri dan segala perkara yang kepercayaan. Yang kelima, membentuk ciri dalaman pelajar untuk membolehkan pelajar membuat pertimbangan moral dengan betul dan cekap. Hai. Fungsi-fungsi pelajar untuk memainkan peranan dalam masyarakat. Kehadiran masyarakat yang berilmu dan ekonomi berilmu memaksa universiti memainkan peranan sebagai ejen pertumbuhan ekonomi yang penting. Universiti tidak lagi dilihat sekadar tempat mencipta ilmu, mencanai pemikiran anak muda dan penyebar budaya, tetapi menjadi pusat ekonomi berilmu yang akan melahirkan model manusia untuk bersaing dalam ekonomi global. Fungsi-fungsi pelajar untuk memainkan peranan dalam masyarakat adalah untuk: 1. Menyediakan pelajar dengan kemahiran khusus untuk kejayaan mereka. 2. Menyediakan pelajar dengan kemahiran, sikap dan pengalaman yang dapat memaksimumkan kemungkinannya menduduki status hidup yang lebih baik dalam masyarakat dan juga untuk memimpin masyarakat. 3. Melatih pelajar tentang kesarjanaan, penyelidikan saintifik, objektivisme pemikiran dan kreativiti dalam adaptasi. 4. Membina pelajar menjadi pengguna yang bijaksana dan yang mementingkan kualiti dan nilai estetika. 5. Membentuk pelajar yang memahami tentang peranan dan tanggungjawab sebagai warga negara dalam negara demokrasi. Terima kasih. Aktiviti-aktiviti yang dapat memupuk perpaduan di sekolah ialah: sekolah memainkan peranan penting dalam usaha memupuk semangat perpaduan kaum dalam kalangan pelajar. Perpaduan merupakan suatu elemen yang sangat penting untuk mengekalkan keharmonian rakyat dan keamanan negara. Semangat bersatu padu, hormat menghormati dan bertolak ansur sangat penting dan perlu dipupuk oleh setiap pelajar.
Usaha-usaha memupuk perpaduan perlu dijadikan keutamaan dalam setiap aktiviti yang dilaksanakan di peringkat sekolah supaya murid-murid dapat dipupuk dan disemai dengan nilai-nilai perpaduan antara kaum sejak di peringkat awal lagi. Contoh aktiviti, perbincangan dan kumpulan. Aktiviti di dalam kelas seperti perbincangan dalam kumpulan memainkan peranan menyemai nilai-nilai perpaduan dalam pelajar. Guru-guru mesti memastikan setiap kumpulan dianggotai oleh murid-murid berbilang kaum. Kesannya, murid-murid akan belajar nilai bekerjasama, tolong-menolong, bertolak ansur dan hormat menghormati dalam usaha menyiapkan tugasan. Satu contoh ialah dalam menyiapkan tugasan bahasa Melayu, pelajar akan bekerjasama mengumpul maklumat, saling bertukar idea dan pendapat. Jelaslah, melalui aktiviti berkumpulan ini, murid-murid dapat mengamalkan semangat bersatu padu tanpa mengira kaum. Aktiviti co-curriculum di sekolah dapat memupuk semangat perpaduan. Oleh itu, institusi pengajian tinggi haruslah memastikan semua murid berbilang kaum untuk melibat dalam aktiviti kelab dan persatuan dan badan-badan beruniform. Hal ini demikian kerana aktiviti co-curriculum dapat memupuk sikap saling bekerjasama, bertolak ansur, saling menghormati dan bersatu padu. Antara contoh aktiviti co-curriculum adalah badminton, bola keranjang, kelab English, kelab sains dan matematik, taekwondo dan selanjutnya. Hal ini akan memupuk semangat muhibah dalam kalangan murid berbangsa Cina, Melayu dan India. C. Bergotong royong. Aktiviti bergotong royong dapat dijalankan di institusi pengajian tinggi agar membantu menyemai semangat perpaduan dalam kalangan murid berbilang kaum di sekolah. Pelajar-pelajar akan belajar nilai bekerjasama dalam menyiapkan sesuatu tugas. Bukan itu sahaja, pelajar juga dapat berinteraksi antara satu sama lain agar menjalin hubungan yang baik tanpa mengira bangsa atau agama. Contohnya, pelajar yang berbilang kaum dapat ditugaskan dengan mengutip sampah di persekitaran institusi pengajian tinggi dan sambil mengutip sampah mereka dapat berinteraksi antara satu sama lain. Oleh itu, secara tidak langsung, aktiviti ini akan mewujudkan perpaduan dalam kalangan murid berbilang kaum. Sukan merupakan aktiviti-aktiviti yang sangat penting di sekolah-sekolah. Rumah-rumah sukan dibentuk dengan alumni terdiri daripada murid-murid berbilang kaum. Hal ini menyebabkan pelajar loyalty bersama-sama berusaha bersungguh-sungguh sebagai satu pasukan. Contohnya, pasukan Rumah Merah bekerjasama antara satu sama lain tanpa bergira bangsa atau agama demi memenangi piawaian sukan. Jelaslah bahawa aktiviti sukan di sekolah dapat membangun semangat perpaduan antara murid berbilang kaum. E. Pihak sekolah. Poin nombor 1. Pihak institusi pengajian tinggi dapat merancang aktiviti-aktiviti dalam program REMOVE yang dilaksanakan oleh pihak Kementerian Pelajaran di sekolah-sekolah. Poin kedua, program rancangan integrasi murid untuk perpaduan bertujuan untuk menggerakkan perpaduan antara murid-murid pelbagai kaum melalui aktiviti yang dilaksanakan oleh pihak sekolah. Poin ketiga, melalui aktiviti ini, murid-murid bangsa berbeza berpeluang mempelajari dan mengalami sendiri budaya masyarakat lain ketika menyambut perayaan mereka. Poin nombor 4. Contohnya, pelajar lelaki Cina dan India dapat memakai baju Melayu lengkap, manakala yang perempuannya pula dapat memakai baju kurung dan berkebaya semasa menyambut perayaan tersebut. Poin nombor 5. Jelaslah bahawa program REMOVE memang dapat memenuhi aspirasi memupuk perpaduan melalui pelibatan murid pelbagai kaum. Terima kasih.
Kesimpulannya, pelbagai aktiviti dapat dilaksanakan di institusi pengajian tinggi dalam usaha memupuk perpaduan kaum dalam kalangan murid-murid. Perpaduan merupakan tonggak kekuatan dan keamanan negara. Oleh itu, murid-murid yang bakal menjadi pemimpin pada masa hadapan mesti memilih semangat bersatu padu untuk memajukan negara dan mengekalkan kemerdekaan dan keharmonian negara. Bukan itu sahaja, institusi pengajian tinggi memainkan peranan yang penting dalam usaha mengeratkan hubungan antara pelajar tanpa mengira bangsa dan agama. Dan ini ialah rujukan kita. Sekian, terima kasih.